Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung belajar dalam bahagian kedua, bab yang pertama, iaitu indeks untuk matematik KSSM tingkatan 3. Dalam bahagian yang kedua ini, kita akan belajar tentang hukum indeks. Standard pembelajaran hari ini yang pertama ialah menghubungkaitkan pendaraban nombor dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama dengan pendaraban berulang. Dan yang kedua, menghubungkaitkan pembahagian nombor dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama dengan pendaraban berulang. Untuk sesi pembelajaran yang pertama, kita akan belajar bagaimana melakukan pendaraban nombor dalam bentuk indeks. Kita kategorikan kepada dua bahagian. Yang pertama, pendaraban dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama. Okey, untuk memahaminya, kita lihat pada contoh ini. Contoh soalan 2 kuasa 3 darabkan dengan 2 kuasa 4. Sebelum ini kita telah mempelajari bahawa 2 kuasa 3 ini bermaksud asasnya adalah 2 dan 3 ialah indeks. Manakala 2 kuasa 4, ini bermaksud asasnya 2 dan indeksnya adalah 4. Oleh kerana kedua-dua asas ini adalah sama dan dihubungkan dengan operasi darab, jadi untuk meringkaskannya, kita boleh buat 2 kuasa 3. Ini 2 kuasa 3 ini bermaksud pendaraban berulang. Nombor 2 sebanyak 3 kali. Kemudian darab, okey, di sini disambungkan dengan operasi darab. 2 kuasa 4 bermaksud 2 diulang sebanyak 4 kali. Jadi apabila kita gabungkan kedua-duanya ini, 3 dan 4, keseluruhan 2 ini diulang sebanyak 7 kali. Jadi ini pendaraban berulang nombor 2 yang sama sebanyak 7 kali. Kita boleh tuliskan sebagai 2 kuasa 7. Begitu juga dengan contoh B. Contoh B 3 kuasa 2. 3 diulang sebanyak 2 kali. Okey, darab. Okay, di antara ini operasinya darab. 3 kuasa 3. 3 diulang sebanyak 3 kali. Apabila dicantumkan 3 ini didarab sebanyak 5 kali. Dan diringkaskan dalam bentuk indeks 3 kuasa 5. Jadi di sini bermaksud, kalau kita lihat kepada contoh ini, 2 kuasa 3 didarabkan dengan 2 kuasa 4 akan dapat 2 kuasa 7. Jadi daripada sini sebenarnya kita boleh ringkaskan dengan cara menambah sahaja indeks. Menambah sahaja 7 ialah datang daripada 3 tambah 4. Untuk B juga sama. 3 kuasa 2 didarabkan dengan 3 kuasa 3. Jawapan tadi kita dapat 3 kuasa 5. 5 ini sebenarnya boleh sahaja ditambah indeksnya. 2 ditambahkan dengan 3. Jadi mengikut hukum indeks yang pertama ini, apabila melibatkan pendaraban dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama. Apa juga asasnya? Contohnya A kuasa M didarabkan A kuasa N asas yang sama. Kita boleh ringkaskan dengan cara menambah sahaja indeks, iaitu M ditambahkan dengan N. Okay, ini merupakan hukum indeks yang pertama melibatkan pendaraban bagi asas yang sama. Kita lihat contoh soalan yang melibatkan pendaraban indeks dengan asas yang sama. A 7 kuasa 2 didarabkan dengan 7 kuasa 3. Jadi daripada konsep yang telah kita pelajari tadi, kita boleh terus sahaja mengira 7 kuasa indeks ini kita tambahkan 2 tambah 3. Jawapannya ialah 7 kuasa 5. Untuk B, asasnya adalah sama iaitu 0.2. 0.2 ini didarabkan, di antaranya didarabkan, jadi asasnya kita boleh terus sahaja tambahkan 2 tambah 4 tambah 5 dan jawapannya adalah 0.2 dikuasakan dengan 11. Okey, untuk C ada perbezaan di sini melibatkan perkali. Okey, perkali ini apabila dikembangkan 2K kuasa 2 bermaksud 2 didarabkan dengan K kuasa 2.
Okey, darab 4K kuasa 3. Ini bermaksud 4 darab K kuasa 3. Jadi kita susun kembali 2 dan 4 ini ke depan. Okey, sebagai contoh di sini. Dan ini K kuasa 2 didarabkan dengan K kuasa 3. Okay, kita kumpulkan bersama-sama. Kemudian nombor ini didarabkan. 2 darab 4, 8. Dan ini gunakan hukum indeks K kuasa 2 darab indeksnya kita tambahkan. Jadi bermaksud bersamaan dengan K kuasa 5. Jadi cantumkan kedua-duanya akan dapat 8K kuasa 5. Dan soalan D juga sama. Kita boleh sebenarnya ringkaskan dia. Ringkaskan dengan cara mendarabkan. 3 didarabkan dengan 1/6 didarabkan dengan 12. Okay, terus saja nombor ini didarabkan. Kita akan dapat 6. Manakala indeks ini kita cantumkan di belakang. Okay, M ini bermaksud M kuasa 1. Jadi M kuasa 4 didarabkan dengan M kuasa 5 didarabkan dengan M kuasa 1. Jadi hasil darab tadi 6 M kuasa 4 tambah 5 tambah 1. Nilainya bersamaan dengan 6M kuasa 10. Untuk menguji kefahaman anda tentang apa yang telah kita pelajari tadi, murid-murid perlu membuat latihan daripada soalan dari buku tab muka surat 7. Okay, uji minda 1.2a. Cikgu akan tunjukkan langkah pengiraan untuk beberapa soalan. Okay, permudahkan setiap yang berikut. Okay, contohnya A, 3 kuasa 2 darab 3. 3 sahaja ini bermaksud 3 kuasa 1. Jadi darabkan dengan 3 kuasa 4. Oleh kerana semuanya didarab dengan asas yang sama, jadi kita boleh ringkaskan 3 kuasa 2. Indeks ini kita tambahkan, tambah 1 tambah 4. Bersamaan dengan 3 kuasa 7. Okay, untuk yang lain, contohnya soalan F. Soalan F ini, N kuasa 6 ini bermaksud perkalinya adalah 1. Yang kedua ini, perkalinya adalah 4/25. Ini perkali yang berikutnya 5/4 dan seterusnya adalah perkalinya ini adalah 1. Jadi kita darabkan dahulu perkalinya. 1 didarabkan dengan 4/25. Didarabkan dengan 5/4. Didarabkan dengan 1. Okay, dah selesaikan. Di sini kita boleh ringkaskan. 4 bahagi 4, 1. 5 bahagi 5, 1. 25 bahagi 5, 1. 5. Jadi ini darabkan semua nombor ini kita akan dapat 1/5. Jadi untuk indeks N kuasa 6 ditambahkan dengan 2, tambahkan dengan 3 dan N tadi bermaksud N kuasa 1. Ini kita perlu tambahkan dengan 1. Jadi jawapan akhirnya ialah 1/5 N kuasa 6 tambah 2, 8. 8 tambah 3, 11. 11 tambah 1, 12. Jadi jawapannya ialah 1/5 N kuasa 12. Jadi murid perlu melengkapkan soalan yang lain dalam buku latihan. Seterusnya, kita masih lagi belajar tentang pendaraban nombor dalam bentuk indeks, namun ada yang melibatkan asas yang berlainan. Di contohnya, ringkaskan setiap yang berikut. A, M kuasa 3 darab N kuasa 2 didarabkan dengan M kuasa 4 didarabkan dengan N kuasa 5. Okay, dalam soalan ini tidak ada yang tidak sama asasnya. Namun, ada pasangan yang sama. Contohnya, di sini M kuasa 3 dan M kuasa 4 ini asas yang sama. N kuasa 2 dan N kuasa 5 asas yang sama. Jadi kita masih lagi boleh menggunakan hukum indeks dengan cara menggabungkan asas yang sama ini. Jadi bila kita susun kembali akan dapat M kuasa 3 darab M kuasa 4 didarabkan N kuasa 2 darab N kuasa 5. Jadi untuk hukum indeks yang melibatkan asas yang sama, indeksnya bagi darab kita tambahkan. Di M kuasa 3 tambah 4 akan dapat M kuasa 3 tambah 4 akan dapat M kuasa 7. Begitu juga dengan asasnya N oleh kerana kedua-duanya asas sama dan di antaranya adalah darab. Jadi indeks ini kita tambahkan. Jadi N kuasa 2 tambah 5, 7. Jadi untuk kes ini kita boleh hilangkan tanda darab, menghilangkan tanda darab, ringkaskan akan jadi M kuasa 7, N kuasa 7. Jadi ini ialah untuk jawapan soalan A. Okay, cikgu tunjukkan satu lagi contoh soalan D. Contoh soalan D ini melibatkan perkali dan
asasnya ada yang berlainan. Jadi kita darabkan dahulu perkalinya, di sini ialah -1. -1 didarabkan dengan 2, didarabkan dengan 3, didarabkan dengan 1/4. Okey, ini ialah langkahnya. Kemudian M dan M kuasa 4 dengan M ini kita cantumkan. M sahaja ini bermaksud M kuasa 1. Jadi di sini kita cantumkan, tulis kembali M kuasa 4 darab M kuasa 1. N kuasa 5 didarabkan dengan N kuasa 2. N kuasa 5 didarabkan dengan N kuasa 2. Okay, nombor ini perkali ini kita darabkan akan dapat -3/2. Dan M ini, M kuasa 4 darab M kuasa ini menggunakan hukum indeks 4 tambah 1. Akan dapat M kuasa 5. Dan N kuasa 5 darab N kuasa 2 ini asal sama hukum indeksnya. Darab kita akan tambahkan indeksnya 5 tambah 2. Akan dapat N kuasa 7. Jadi jawapan akhir ialah -3/2 M kuasa 5 N kuasa 7. Murid-murid diminta sambung membuat latihan soalan dari buku teks muka surat 8. Okay, soalannya, untuk uji minda 1.2b, nyatakan dalam bentuk yang paling ringkas. Okay, cikgu akan tunjukkan satu contoh jawapan untuk soalan ini. Contohnya soalan C. Okay, soalan C ini melibatkan perkali dan asas ada yang berlainan. Jadi kita boleh gunakan cara yang sama, perkali kita kumpulkan 12 didarabkan dengan, di sini ialah perkalinya 1 didarabkan dengan 1, didarabkan dengan perkali di sini 1/2, didarabkan dengan 2/3. 2/3 dan 2/3 ini semua adalah perkali. Dan kita gabungkan indeks dengan asas yang sama, X kuasa 5 didarabkan dengan X sahaja. X sahaja bermaksud kuasa 1. 5 tambah 1. Kemudian Y kuasa 3 ditambahkan dengan Y kuasa 3 ditambahkan dengan 4. Diringkaskan semua nombor ini, 2 ni boleh dipotong, 3 bahagi 3, 1 bahagi 3, 4. 4 didarabkan semua 1 akan dapat 4. Jadi X kuasa 5 tambah 1, 6. Y kuasa 3 tambah 4, 7. Jadi jawapan akhir untuk C ialah 4X kuasa 6, Y kuasa 7. Jadi teruskan buat latihan untuk soalan A, B dan D. Untuk standard pembelajaran yang kedua, untuk hari ini, untuk bahagian yang kedua, kita akan belajar pula pembahagian nombor dalam bentuk indeks yang melibatkan asas yang sama. Okay, contoh soalan 4 kuasa 5, 4 kuasa 5 bahagi 4 kuasa 2. 4 kuasa 5 bahagi 4 kuasa 2. Jadi kita boleh tukarkan 4 kuasa 5 ini ke dalam bentuk pendaraban berulang. 4 diulang sebanyak 5 kali. Bahagi ini sebenarnya kita boleh tukar kepada bentuk pecahan. 4 kuasa 5 bahagi ni sama maksudnya dengan per 4 kuasa 2. Jadi tadi 4 kuasa 5 diulang sebanyak 5 kali 4-nya. Yang kedua, 4 kuasa 2, 4 diulang sebanyak 2 kali. Jadi daripada sini atas dan bawah pasangan yang pertama kita boleh potong. Satu di atas, satu di bawah. Yang berikutnya juga sama, satu di atas, potong, satu di bawah, potong. Jadi yang tinggal ialah yang ini, iaitu 4 darab 4 darab 4. Ini bermaksud ianya adalah 4 kuasa 3. Okay, begitu juga untuk yang B ini, 2 kuasa 6 bahagi 2 kuasa 2. Boleh ditulis sebagai 2 kuasa 6 per 2 kuasa 2. 2 kuasa 6, 2 diulang sebanyak 6 kali. 2 kuasa 2, 2 diulang sebanyak 2 kali. Jadi kita boleh ringkaskan atas bawah kita potong secara berpasangan. Jadi yang tinggal cumalah 2 ini diulang sebanyak 4 kali dan ditulis sebagai 2 kuasa 4. Daripada contoh ini, daripada contoh yang melibatkan pendaraban berulang ini, sebenarnya kita boleh ringkaskan P kuasa 5 dibahagikan dengan P kuasa 2. Jadi kita dapat jawapan 4. 4 kuasa 5 dibahagikan dengan 4 kuasa 2. Kita akan dapat jawapan 4 kuasa 3. 2 kuasa 6 bahagi 2 kuasa 2.
Jawapannya tadi ialah 2 kuasa 4. Ini sebenarnya mengikut hukum indeks, untuk kes yang melibatkan bahagi, kita hanya perlu tolakkan sahaja indeksnya. Jadi 3 ni sebenarnya datang daripada 5 tolak 2. 5 tolak 2, 3. 4 ini datangnya daripada indeks 6 ditolakkan dengan 4. 2 kuasa 4. Di hukum indeks yang kedua, untuk asas yang sama melibatkan bahagi, indeks itu kita tolak. Jadi A kuasa M dibahagikan dengan A kuasa N, asas yang sama, boleh diringkaskan sebagai A kuasa M tolakkan dengan N. Inilah dia hukum indeks yang kedua melibatkan pembahagian. Kita lihat contoh soalan yang melibatkan pembahagian indeks. Okay, contoh soalan ini boleh rujuk buku teks muka surat 9. Okay, ringkaskan setiap yang berikut. Okay, cikgu tunjukkan A, 5 kuasa 4 bahagi 5 kuasa 2. 5 kuasa 4 ini boleh kita tukar bahagi itu kepada per. 5 kuasa 2. Mengikut hukum indeks untuk bahagi ini, dengan asas yang sama, indeks ini kita boleh tolakkan. Kita terus tolak 4 tolak 2. Jawapannya ialah 5 kuasa 4 tolak 2, 2. Ini jawapan untuk A. Okay, cikgu akan tunjukkan soalan yang lain. Contohnya D. D ini, biasanya kita akan tukarkan bahagi ini kepada bentuk pecahan. Jadi 25 X kuasa 2, Y kuasa 3. Bahagi itu tukar kepada per 5XY. Jadi di sini kita boleh asingkan secara berpasangan. Ini satu nilai, yang ini satu nilai. Dan begitu juga dengan asas Y. Jadi ini kita boleh tuliskan sebagai 25 per 5 didarabkan dengan X kuasa 2 perkan dengan X, kemudian Y kuasa 3 perkan dengan Y. Jadi di sini 25 bahagi 5, kita akan dapat 5. X kuasa 2 perkan dengan X. X di bawah ini bermaksud kuasa 1. Jadi kita boleh tuliskan oleh kerana kedua-duanya adalah bahagi, indeksnya kita tolakkan. 2 tolak 1. Okey, Y kuasa 3. Di bawah ini Y sahaja bermaksud Y kuasa 1. Jadi apabila diringkaskan Y kuasa 3 dibahagikan dengan Y kuasa 1, bahagi indeksnya kita tolak. Tolak 1. Jadi bersamaan dengan 5X kuasa 2 tolak 1. 1 tak perlu ditulis. Y kuasa 3 tolak 1, 2. Jadi inilah jawapan untuk soalan D. Okey, soalan D. Dan satu lagi cikgu akan tunjukkan untuk soalan F. Untuk soalan F ini melibatkan nombor, lebih daripada 2 sebutan, ada 3 sebutan. Untuk kes yang melibatkan 3 sebutan, kita selesaikan dahulu 2 sebutan ini. 2 sebutan ini, ulang langkah yang sama, negatif 16 P kuasa 8, bahagi kita tukar kepada per 2P kuasa 5. Okay, selesaikan. Ini kita boleh ringkaskan. Bahagi 2, 1. Bahagi 2, 8. Jadi bersamaan dengan negatif 8. P kuasa 8. Oleh kerana bahagi indeks ini kita tolak. Tolakkan dengan 5. So akan dapat negatif 8. P kuasa 3. Jadi untuk yang dua ini dapat negatif 8 P kuasa 3. Sekarang barulah kita tuliskan yang ini, yang di belakang ini bahagikan dengan 4P kuasa 2. Jadi kita ulang langkah yang sama. Menyebabkan dua sebutan ini, gabungkan, tukarkan kepada bentuk pecahan. Negatif 8P kuasa 3 perkan dengan 4P kuasa 2. Jadi selesaikan melibatkan nombor bahagi 4 1 bahagi 4 2. Jadi negatif 2 P kuasa 3. Okey, oleh kerana bahagi indeks ini kita tolak 2. Diringkaskan negatif 2 P kuasa 3 tolak 2 1. Jadi oleh kerana 1 kita tak perlu tulis kuasa, tinggalkan sahaja jawapan ini.
Inilah dia jawapan lengkap untuk contoh F. Untuk mengukuhkan kefahaman, murid-murid perlu melengkapkan latihan uji minda 1.2c. Rujuk buku teks muka surat 10. Untuk latihan nombor 1, cikgu telah terangkan cara menjawabnya sebelum ini. Nombor 2 ini anda perlu melengkapkan ruang kosong, petak kosong dengan nombor-nombor yang sesuai yang memenuhi persamaan. Contohnya A ini, berapakah kuasa 8 kuasa berapa bahagi 8 kuasa 4 bahagi 8 kuasa 3 sama dengan 8. 8 bermaksud kuasa 1. Jadi nombor apakah oleh kerana di sini bahagi, nombor apakah yang perlu ditolakkan dengan 4, ditolakkan dengan 3 sama dengan 1. Jadi kita boleh agak nombornya berapa tolak 4 sama dengan, tolak lagi dengan 3 sama dengan 1, iaitu nombornya adalah 8. 8 tolak 4, 4, 4 tolak 3 sama dengan 1. Ataupun dengan cara yang lain, 8 kuasa berapa, katakan nilai yang kita tidak ketahui ini kita gantikan sebagai X. X, bahagi 8 kuasa 4. Oleh kerana bahagi, ini kita tolakkan, cantumkan indeks. X tolak 4, tolakkan dengan 3 sama dengan 8 kuasa 1. Jadi bermaksud indeks ini kita jadikan satu persamaan. X tolak 4 tolak 3 sama dengan 1. Jadi X negatif 4 tolak 3 negatif 7 sama dengan 1. X bersamaan dengan 1, pindahkan ke kanan, jadi tambah 7 sama dengan 8. Jadi melalui pengiraan kita boleh gunakan cara ini untuk melengkapkan kotak ataupun petak kosong di atas. Yang berikutnya murid-murid perlu mencuba sendiri. Okey, contohnya yang lain, penyelesaian untuk nombor 3 ini cikgu tunjukkan. Okay, ini adalah soalan agak mencabar. Tapi kita untuk mencari nilai ini, oleh kerana bersamaan dengan 6, 6 ialah 2 didarabkan dengan 3. Jadi untuk menjadikan ini 2, X berapakah nilainya? Jadi 2 bermaksud 2 kuasa 1. Jadi untuk menjadikan di sini 2 kuasa 1, nilai di atas X itu mestilah lebih daripada 4. Bezanya adalah 1. Jadi X ialah 5. 5 tolak 4 adalah 1. X ni sebenarnya 5. Untuk menjadikan dia 1, 5 tolak 4 ialah 1. Di 3 pula, 3 ni ialah 3 kuasa 1. Jadi Y tolak 2 sama dengan 1, Y-nya adalah 3. 3 tolak 2, 1, jadi Y ialah 3. Jadi pada sini kita boleh mencari nilai X tambah Y, maksud 5 ditambahkan dengan 3 sama dengan 8. Jadi jawapan untuk nombor 3 ialah 8. Yang lain-lain murid-murid perlu melengkapkan sendiri dan akan dibincangkan di dalam kelas bersama guru mata pelajaran. Alhamdulillah selesai video siri kedua. Jumpa lagi dalam video yang ketiga. Jika video ini bermanfaat buat anda, jangan lupa tekan like dan subscribe sebagai tanda sokongan. Sekian, terima kasih.